Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Kita mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3%. Bank Negara memaklumkan ekonomi global terus berkembang didorong permintaan dalam negeri yang berdaya tahan dan pasaran pekerja yang teguh. Walau bagaimanapun, pertumbuhan global terus terjejas disebabkan inflasi, teras yang kekal tinggi dan kadar faedah yang lebih tinggi. Perdagangan global juga terjejas disebabkan peralihan perbelanjaan daripada barangan kepada perkhidmatan serta permintaan berkurang dalam sektor elektrik dan elektronik. Harga beras tempatan masih terkawal. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya juga mencukupi untuk tempoh lebih 6 bulan. Sementara tindakan manipulasi beras hanya sekadar spekulasi kerana tiada aduan rasmi diterima kementerian. Subsidi tambahan kepada pesawah dan kawalan harga racun di pasaran tempatan antara isu dibangkit teman industri sektor padi dan beras menerusi dialog belanjawan 2024. Cadangan berkenaan akan diangkat bagi menyediakan ekosistem lebih berdaya saing buat pesawah sekaligus meningkatkan penghasilan padi dan beras negara. Sementara itu, pembelian maksimum beras putih tempatan dihadkan kepada 100 kg bagi setiap individu berkuat kuasa serta-merta. Ketua Pengarah Kawal Setia Padi dan Beras berkata, langkah itu dilaksana bagi mengelakkan sebarang gangguan bekalan beras negara. Keputusan dibuat berdasarkan hasil 900 pemeriksaan Ops Jamin di seluruh negara. Program Khas Beras Putih Tempatan BPT dilaksanakan. Melaluinya 20% kuota tambahan dilaksanakan. Ia bersamaan 236,453 tan metrik bagi menampung permintaan BPT. Anggaran pengeluaran adalah 23 juta kampit BPT seberat 10 kg atau 47 juta kampit BPT seberat 5 kg. BPT kini dijual pada harga kawalan RM2.60 sekilogram. Selepas sempurna lawatan di Sabah, rombongan kembara kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah kini tiba di Lawas Sarawak. Konvoi akan berada di Bumi Kenyalang sehingga 13 September ini dan akan menjelajah 6 bahagian negeri itu melibatkan jarak perjalanan kira-kira 1,198 kilometer. Kios ubat-ubatan yang akan diletakkan di kawasan PPR akan dilancarkan dalam masa terdekat. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan berkata, pihaknya kini sedang meneliti perincian serta garis panduan bersama Kementerian Kesihatan KKM. Kios tersebut terinspirasi daripada bangunan KKM yang mempunyai kios ubat-ubatan sendiri selain akan memudahkan rakyat. Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bong Mokhtaradin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad daripada ketiga-tiga pertuduhan rasuah yang dihadapi. Pasangan itu sebelum ini membuat simakan keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan mereka membela diri atas 3 pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta ringgit membabitkan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad. Mahkamah Tinggi menetapkan 13 Disember ini untuk mendengar permohonan Datin Seri Rosmah Mansur membatalkan 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan 5 pertuduhan pengelakan cukai. Tarikh ditetapkan Hakim selepas peguam beliau maklumkan permohonan tersebut telah difailkan semalam. Menerusi affidavit sokongan yang difailkan bersama notis usul, beliau mendakwa pertuduhan dikenakan ke atasnya tanpa asas, defektif dan tidak mendedahkan sebarang kesalahan dalam undang-undang. Jualan dalam talian lebih 600 produk mengandungi steroid anabolik dan produk tidak berdaftar dirampas Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Rampasan dibuat melalui operasi bersepadu Ops Parma melibatkan 7 premis sekitar Bandar Melaka 6 September lalu. Pengarah Kesihatan Melaka berkata, nilai rampasan berjumlah 8.3 juta ringgit termasuk 5 peranti digital. PDRM menafikan dakwaan pihaknya menyebelahi mana-mana parti politik terutama membabitkan siasatan berhubung isu 3R. Tegas Ketua Polis Negara, siasatan dibuat merangkumi semua peringkat lapisan masyarakat.
Siasatan juga tidak hanya membabitkan ahli politik, malah melibatkan orang awam yang didapati menyentuh isu 3R. Dalam hal itu, kertas siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung isu 3R telah lengkap. Kedua-dua kertas siasatan telah dihantar ke Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Tan Sri Abdul Hadi didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan, sementara Tun Dr. Mahathir disiasat berhubung dakwaan menghasut atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap institusi diraja pada Jun lalu. Dalam pada itu, Pengerusi Perikatan Nasional juga dipanggil pada 12 September untuk memberi keterangan berhubung isu fatwa politik. Bekas Ketua Polis Daerah Temerloh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuantan atas 46 tuduhan menerima rasuah RM70,600 di antara tahun 2019 dan 2023. Tertuduh dibenar ikat jamin RM25,000 dengan seorang penjamin selain menyerahkan pasport antarabangsa kepada mahkamah. Tertuduh juga diarah melaporkan diri di pejabat SPRM terdekat sehingga perbicaraan kes selesai. Mahkamah menetapkan 15 November sebagai tarikh penyerahan dokumen dan sebutan semula kes. Tampal poster pinjaman wang tanpa lesen. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh. Tertuduh Tang Lih Boon, 41 tahun dan Ho Kafei, 42 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Nora Sharif. Mereka dituduh melakukan kesalahan tersebut pada 10.30 pagi di Taman Ria Bercam pada Isnin. Mahkamah menetapkan denda RM3,000 setiap seorang dan jika gagal, boleh dipenjara selama 2 bulan. Kurang sambutan. Itu antara punca semua penerbangan komersial dihentikan sementara di lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam sejak bulan lalu. Esko Melaka berkata jumlah penumpang berkurangan menyebabkan syarikat penerbangan terpaksa menghentikan operasi bagi menampung kos penerbangan mereka. Bagaimanapun perbincangan telah dibuat dan kini menunggu laporan penuh daripada syarikat penerbangan terlibat. Banjir kilat yang melanda Raub dan Jerantut Selasa lalu pulih sepenuhnya. 69 penduduk yang ditempatkan di 3 PPS iaitu di 2 di Raub dan 1 di Jerantut dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing pagi tadi. Kerja pembersihan PPS dan kediaman penduduk yang dinaiki air juga selesai dijalankan agensi terlibat. Pelaburan dalam infrastruktur digital menjadi keutamaan negara dengan pengukuhan kesalinghubungan jalur lebar dan pelancaran rangkaian 5G di seluruh negara. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, setakat 31 Ogos, liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk CPA di Malaysia telah mencecah 68.8% setakat 31 Ogos lalu, manakala suku kedua 2023 merekodkan kira-kira 8.03 juta premis mempunyai akses kepada jalur lebar fiber dan 97% daripada semua kawasan berpenduduk mempunyai akses kepada rangkaian 4G. Ekonomi digital pula dijangka menyumbang 25.5% bersamaan RM382 bilion kepada ekonomi menjelang 2025. Kementerian Kesihatan menjangkakan nisbah 1 penderma organ kepada 1 sejuta populasi dapat dicapai dalam masa terdekat. Menterinya berkata nisbah ketika ini adalah 0.7 penderma kepada sejuta populasi. Sehingga kini 10,747 pesakit berada di dalam senarai menunggu transplantasi berbanding 845 jumlah penderma organ selepas kematian. Malaysia juga masih lagi antara 10 negara terendah pendermaan organ. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti membangunkan kapasiti bagi penghasilan vaksin manusia melalui Institut Bioteknologi Kebangsaan. Menurut menterinya, pembangunan vaksin manusia dapat dihasilkan menjelang tahun 2030. Penghasilan vaksin berkenaan juga mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap syarikat farmaseutika luar. Kerajaan Sarawak menempah 38 unit lagi gerabak Tren Transit Aliran Autonomi ART berkuasa hidrogen. Selain cekap tenaga dan mesra alam, penggunaan ART menyokong aspirasi kerajaan negeri memajukan ekonomi hidrogen dan minyak karbon pengangkutan awam. Perkhidmatan penumpang yang akan dimulakan secara berperingkat pada suku keempat 2025. Ia bermula dengan laluan biru dari Rembus di Kota Samarahan ke Hikmah Exchange di pusat Bandar Kuching.
Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah menubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran Nasional NCEC bagi sisa pepejal. Menurut menterinya, ia bagi mempercepat agenda peralihan pengurusan sisa pepejal daripada ekonomi linear kepada ekonomi kitaran secara holistik. Antara fokus NCEC termasuk membincangkan perkara berkaitan dasar, perundangan, inisiatif, isu pelaksanaan, strategi dan pelan tindakan yang berkaitan. Lapor segera kes gangguan seksual kepada pihak berkuasa tanpa perlu rasa takut atau malu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata biarpun kes mencatat penurunan daripada 506 kepada 477 tahun lalu, beliau bimbang ada mangsa yang tidak melaporkan kes kepada pihak berkuasa. Katanya negara sudah mempunyai Akta Anti Gangguan Seksual 2022 dan masyarakat seharusnya tidak perlu sanksi atau takut untuk membawa perkara itu di tengah. Jualan Proton Holdings berhad melepasi 100,000 unit dalam tempoh 8 bulan tahun ini dengan 13,955 unit terjual bulan lalu. Ia menjadikan jumlah jualan sejak awal tahun sehingga kini mencecah 104,602 unit. Jumlah jualan tersebut menyaksikan peningkatan 19.6% berbanding 8 bulan pertama tahun lalu. Proton Saga menjadi model paling laris pada Ogos dengan 6,585 unit terjual. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB melantik Muhammad Zahid Zakaria sebagai Ketua Eksekutif berkuat kuasa 1 September 2023. Muhammad Zahid menggantikan Datuk Insinyur Ahmad Asri yang menamatkan kontrak perkhidmatan pada 30 Ogos lalu setelah berkhidmat 38 tahun dalam perkhidmatan awam. Sebelum ini Muhammad Zahid memegang jawatan Timbalan Ketua Eksekutif 1 CIDB dan telah berkhidmat selama 22 tahun dalam organisasi tersebut. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi komited menyokong usahawan syarikat pemula yang ingin menceburkan diri dalam bidang berkenaan. Menterinya berkata syarikat pemula memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan serta memajukan kedudukan Malaysia di peringkat global. Institut Accountant Malaysia sedia memain peranan membantu komuniti perniagaan yang mahu menerapkan amalan sekitar sosial dan tadbir urus ESG dalam operasi mereka. Jelas naib presidennya, hampir 90% perusahaan kecil dan sederhana PKS masih belum bersedia seperti dilaporkan Persatuan PKS Malaysia. Pematuhan terhadap ESG akan mengukuhkan keyakinan dan menarik kehadiran pelabur selain peluang meneroka pasaran baru. Angka korban akibat taufan yang membawa hujan lebat dan mencetuskan banjir di selatan Brazil meningkat kepada sekurang-kurangnya 36 bangsa. Sementara operasi keselamatan besar-besaran sedang berusaha menyelamatkan lebih 1,000 penduduk yang masih terperangkap. Ribut yang melanda sejak Isnin lalu menenggelami seluruh kawasan kejiranan Rio Grande do Sul. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 52,000 penduduk dan 70 bandar dengan lebih 5,300 mangsa terpaksa meninggalkan kediaman mereka. Jepun melancarkan roket H2A yang membawa pendarat bulan hari ini. Ia dalam usaha merealisasikan pendaratan pertama oleh negara itu ke bulan. Roket berjaya dilancarkan selepas mengalami 3 penangguhan dalam seminggu pada bulan lalu akibat cuaca buruk. Roket berlepas dari pusat angkasa Tanegashima di wilayah Kagoshima pada jam 8.42 pagi waktu tempatan. Kereta api berkelajuan tinggi HSR Jakarta-Bandung memulakan operasi hari ini. Perjalanan daripada 3,5 jam dikurangkan kepada 40 minit sekaligus mampu memperkasa pembangunan ekonomi di sepanjang laluan HSR. HSR beroperasi dengan kelajuan maksimum 350 km per jam sepanjang laluan 142.3 km. Terdapat 4 hentian iaitu Halim, Karawang, Padalarang dan Tegaluar sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bandung.
Ankara dan Moskow mungkin memulakan rundingan mengenai bekalan bijirin Rusia kepada negara memerlukan seawal minggu depan. Rusia dan Turki mahu memulakan penghantaran secepat mungkin. Bagaimanapun, tiada tarikh khusus ditetapkan untuk mesyuarat perwakilan itu dan ketika ini rundingan mengenai penyambungan semula inisiatif bijirin Laut Hitam masih menemui jalan buntu. Sementara itu, Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat AS pada Rabu umum bantuan keselamatan tambahan bernilai lebih 175 juta dolar Amerika disalur ke Ukraine. Ia termasuk peluru uranium untuk kereta kebal tempur utama Abrams buatan domestik. Pentagon berkata bantuan ketenteraan juga termasuk peluru tambahan untuk sistem roket artileri mobiliti tinggi. Diplomat tertinggi AS dalam lawatan ke Kiev mengumumkan pakej bantuan AM bernilai lebih $1 bilion termasuk 665 juta dolar Amerika Syarikat. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Annie Reza Rohadian dan Megarut Gambang untuk paparan komprehensif. Saya Terus Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.